Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat bertemu dan bersama sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambah lagi ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Rahim, Tohun, Mardiah Hussein, Fatimah Abdul Rahman, Kak Rohana Rejab, Umi Kalsum, Bazid Aziz, Nani, Tini Rahayu, Zai Ahmad, Jamaliah Rahmat, Acik, Abang Hang Kasyaf, Raja Rahmah, Raja Idris Singapura, Kak Jamaliah Rahmat, Rabi'ah Jasin, Zai Ahmad, Rohayu Abdul Wahid, Muhammad Zuhair, Kak Syam Mahmud, Kak Zah, Sabar, buat tenang. Ada Noili, Nizar Danish, Kak Mariah Chan Singapura, Ahmad Majdi, Nur Syuliana, Kak Asia Yusof Singapura, Syahzar. Doakan supaya saya dikurniakan kesembuhan dan dimurahkan rezeki yang tiada putus, insya-Allah, amin. Abang Zainal Osman Singapura, terima kasih. Lab Isma, Kak Salasia Hassan. Okey, teruskan komen, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan rahmat pada kita semua, insya-Allah. Baik muslimin muslimat, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Malam ni saya nak bacakan satu hadis. Hadis ni hadis Hasan. Hadis Hasan ni kalau statusnya hadis yang baik lah. Cuma di bawah sikit daripada hadis sahih. Hadis 20435. Hadis nombor 20,435, riwayat ataupun dalam apa dia panggil, sahih ataupun dalam karangan Imam Ahmad lah, atau riwayat Imam Ahmad. Baik, hadis ni saya rasa pun simple saja. Hadis yang biasa kita dengar, biasa kita baca juga. Kita tengok sama-sama malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Waqi' wa Abdurrahman an Sufyan an Habib an Maimun an Abi Dzar. Qala Abdurrahman qala qultu ya Rasulullah awsini qala qalat taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala an-nabi fil hadis. Telah menceritakan pada kami Waqi' dan Abdurrahman dari Sufyan, dari Habib, dari Maimun, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ia berkata, Abdurrahman berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Lalu baginda menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Iringilah setiap amal buruk dengan amal baik sehingga ia dapat menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Atau kama qala Nabi fil hadis. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih Haji Abdul Rahman Ibrahim daripada Setia Indah JB. Lama tak nampak siarannya. Sisling, terima kasih banyak Kak Jamalia Sanusi, Kak Nirma Nasir Singapura, terima kasih Kak Nirma. Saiful Azli Ahmad Sungai Petani clear, alhamdulillah. Tini Rahayu, terima kasih. Ada yang lari lompat keluar tingkap ke? Tak apa, tak ada masalah. Masuk rumah sebelah. Sidik Bota, terima kasih. Saliza Liza, Zamila Za, Kak Yati, terima kasih. Islam Indah, Abang Razak Johol, Acik-acik, Kak Akmal, terima kasih Kak Akmal. Seksyen 19 Shah Alam, Kak Sabari Abu Samad, Rahim Ustaz sihat alhamdulillah. Cuma malam ni saya sakit kepala sikit je, tapi sihatlah insya-Allah. Leka tonton live daripada Makkah. Johnny Mac, terima kasih banyak daripada rumah, lain tak apa clear. Umur Abu Hurairah, Jengka Pahang, terima kasih. Okey, baik, hadis yang saya baca tadi, hadis yang pendek aja sebenarnya. Jadi kuliah pun pendek Pak Kayanya. Kan, dia macam ni. Nabi pesan, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, di mana sahaja kamu berada. Berimanlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Itu boleh kita letak sebagai definisi takwa. Takwa ni nak ulas dia banyak lah kan. Semua orang tahu dah. Cuma kita orang kata apa, refresh balik, review balik, correct balik, tengok semula. Nabi kata, di mana saja kamu berada, pastikan ketakwaan kepada Allah.
kamu beriman dengan Allah, kamu rasa gerun dan takut dengan Allah, sentiasa ada bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Apapun, di mana sahaja, apa kedudukan keadaan kita, mesti ada perasaan takwa kepada Allah wa ima di mana sahaja kita berada. Sebab itu ini yang saya sebut dah banyak kali. Dalam Islam disebut kaedah dalam ilmu tauhid, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal hidup beragama, kita diajar untuk mengenal Allah. Antara benda yang kita nak kenal Allah selain Allah itu wujud, ialah Allah ada di mana-mana. Ini yang perlu kita serap dalam minda anak-anak kecil kita yang kita didik sejak pada kecil, yang mereka membesar, ini benda yang kita kena pesan, iaitu ingat adik, along, kakak, ingat ni, mak pesan, ayah pesan, abang pesan daripada kecil ni, ingat Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Pesan yang tu hari-hari pesan, lama-lama masuk dan melekat dalam kepala dia kan. Sebab dah budak ni dia kuat ingatan. Kita yang dah tak berapa nak budak ni, dia lupa daratan. Kan, dia banyak terpesong sikit pemikiran dia. Jadi budak-budak ni otak dia bersih kan, dia cepat menangkap tu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila kita dah serapkan tauhid dalam kepala anak-anak kita, maknanya mana pun dia pergi, dia akan ingat Allah ada. Itulah satu keselamatan atas diri dia, dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bila takwa tu dah ada dalam diri, orang kata campaklah ke mana pun, kita tak berapa nak risau, tak berapa nak takut. Katalah kita ada anak kan, alhamdulillah, ataupun ada adik dapat, orang kata further study, sambung belajar dekat overseas. Katalah dia ambil medik perubatan dekat Rusia, ataupun mana-mana je lah kan. Rusia tu jauh dah. Katalah dia mengaji Rusia, seorang dia dengan kawan-kawan dia. Tapi bila kita dah semaikan ittaqillah tadi, tak risau sangat. Walaupun dia tahu mak ayah dia tak ada depan mata dia, dia tahu ustaz-ustaz dia tak ada depan biji mata dia, dia dengan kawan-kawan dia je, atau dengan orang-orang Rusia sana, dia boleh buat maksiat 24 jam, tak ada siapa mengawal dia kan. Tapi bila dia ingat, oh aku kat Rusia ni pun Allah ada, aku mengaji kat Amerika pun Allah ada, aku mengaji Mekah pun Allah ada, aku mengaji kat Malaysia pun Allah ada. Bila dia ingat yang tu, insya-Allah dia tak berani nak buat benda yang tak senonoh sangatlah. Kan? Dia takkan beranilah buat benda yang pelik-pelik, benda yang bukan-bukan, sebab dalam kepala dia Allah ada di mana-mana. Jadi ibu-ibu sekalian, sahabat, ini tauhid yang kita kena serap dalam jiwa anak-anak kita, yang kita kena masuk dalam kepala anak-anak kita. Ingat Allah ada di mana-mana. Okey, boleh dapat tu nah? Yang tu. Baik, saya intai komen sekejap. Terima kasih. Kak Jamaliah Jaafar, lewat masuk sikit, tak ada masalah. Dah tua, wayar banyak putus. Tak apa, wayar tu boleh repair. Robiah Jasin, terima kasih banyak. Mak Nur Ibrahim, Bukit Kapal.
Biasalah Kak Zah, kita pesan-pesan tu anak-anak kan, kadang ada hari iman dia kuat tu jadi, ada hari huru-hara tu tunggal langgang lah. Tapi tak boleh nak marah ke dia. Pasal apa? Pasal kita pun dulu macam tu. Kita pun dulu macam tu juga kan. Orang kata jenis masuk-masuk air sikit kan. Nak buat macam mana? Zaman itu remaja dia cara remajanya, dengan degilnya, dengan liarnya, kadang-kadang tak apa dengar cakap kan, jenis nak mencuba sesuatu yang baru. Budak-budak remaja, kita dah tua-tua ni tak larat mencuba dah. Kalau boleh nak duduk rumah aja kan, malas nak buat apa-apa dah. Jadi sebab itu pertama yang Rasulullah pesan tadi ialah bertakwa pada Allah di mana saja kamu berada. Satu. Yang kedua, Nabi kata iringilah. Nabi kata iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Maksudnya bukanlah maknanya okey Ustaz, kita boleh buat jahat kot, lepas tu kita cover dengan benda baik. Tak, bukan itu maksudnya. Maknanya dalam hidup kita ni sedaya upaya elakkan kejahatan, elakkan dosa. Tapi seandainya terlanjur, mungkin tak sengaja, mungkin jahil kan, kita berdosa, langgar perintah Allah, Allah pesan, Nabi pesan, dalam pada itu jangan tinggal melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita buat setiap hari itu bolehlah orang kata cover balik, padamkan balik kejahatan yang pernah kita buat satu ketika dulu. Dan yakinlah sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian, kita dah bincang dah banyak kali, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sangat-sangat baik, yang maha baik. Kan dia nak hamba-hambanya mati besok semua terhapus dosa. Kalau boleh Allah nak macam tu. Tapi kadang-kadang banyak manusia ni suka buat benda yang bukan-bukan, benda yang pelik-pelik. Di mana-mana kita boleh jumpa, dalam TV boleh, dalam Facebook boleh, dalam Instagram boleh, dalam TikTok boleh, dalam WhatsApp boleh, semua ada kan. Di Selangor ni kecoh-kecoh pula agama Melayu dia panggil. Dia mana-mana buat agama Melayu pula, ajaran sesat kan. Lepas tu banyaklah benda-benda yang agama tak suruh ni kita pergi buat, yang bukan-bukan, tak sah lah kan. Benda agama ni kita kena stick, pegang dia betul-betul. Dan Nabi pesan yang kedua tadi, iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan boleh memadamkan kejahatan itu atau dosa itu. Jadi poin sebenarnya memanglah kita ni kalau boleh elakkan dosa. Kalau boleh elakkan dosa kan, poin dia di situ. Tetapi ialah kita pun sedar kita ni manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan, kadang-kadang jahil, kadang-kadang terlajak, kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang terlepas pandang, terbuat dosa. Jadi itu yang Rasulullah pesan, iringkan ia dengan kebaikan. Itu saja, supaya kebaikan tadi boleh orang kata cover balik lah kan. Dia boleh tutup balik dosa-dosa silam, dengan syarat kita jangan ulang-ulang dah kan. Tak sebuat lah dosa-dosa yang pernah kita buat satu masa dulu. Kan boleh dapat tu. Malam ni simple-simple je, insya-Allah. Baik, sekejap kita tengok komen dulu. Terima kasih Rozi Baha, Neni Ros terlewat masuk, Hashim Hassan, Waalaikumsalam. Mata ayak ni betul nah, mata ayak perlih, kelia bahang. Dia macam tu. Kena tauhid kepada anak-anak, Allah ada di mana-mana. Betul kan, kok mana pun letakkan Allah tu di hadapan. Itu ceritanya. Dah ada viral ke Ustaz kat Happy, tak nampak pula lagi agama Melayu. Dalam berita dah keluar lah kan. Saya pun tak
mendalami lagi apa sebenarnya. Tapi perempuan lah. Dia dah, siapa ke nama dia, dia dah banyak dah sebelum ni post-post dekat Facebook dia pasal ajaran yang tak apa nak betul ni lah. Dan saya tengok berita pukul 8 tadi, pengarah Yadim, pengurusi Yadim, sahabat saya Ustaz Nasruddin Hassan Tontowi, dia ambil alert perkara itu. Dan yalah, maknanya Yadim bersedia untuk orang kata kaunseling, bagi kefahaman semula. Itu peranan Yadim lah. Ada keluar dah. Di Perlis pun ada juga, ya. Ada sahabat Perlis hantar kat saya, ada juga ajaran yang pelik-pelik ni. Jadi apa pun sahabat ibu-ibu sekalian, kita kena hati-hatilah, kan. Akhir zaman ni orang nak shortcut aja, kan. Dia tak nak ikut highway, dia kata tol banyak. Kan, ikut Islam ni betul-betul tol dia banyak, kena semayang, kena puasa, kena tutup aurat, kena itu, kena ini. Tak nak, ni main shortcut je, pakai niat gitu, kepala otak dia. Tu jawapan dia. Tak usahlah tuan-tuan. Kita ni ada niat, ada teori, ada praktikal. Dia tak boleh niat saja, teori saja tak jadi. Dia kena buat. Agama Islam ni dia perbuatan. Kan, kena sembah Allah. Sembah mana boleh pakai niat aja. Kena ada perbuatan itu. Iaitu solat umpamanya, atau puasa, atau haji umrah dan seumpamanya. Ibu Yati tu kan, yang saya sebut tu Ibu Yati rasanya, kan, yang agama Melayu. Tapi saya belum mendalami lagi apa dia punya konsep dia tu. Saya tak jumpa, saya tak baca lagi. InsyaAllah nanti bila kita dah baca, kita tengok balik, kita boleh komen lah, kan. Sekejap saya pandai-pandai komen kan, tak tahu apa cerita pula. Jadi kita tunggu dan lihat insyaAllah. Apa pun kita pesan sama-sama supaya ke depan ni lebih berhati-hati, kan. Sebab sekarang ni ada macam-macam fahaman, kan, macam-macam aliran yang bercanggah. Yang betul tak apalah, kita ikut. Yang bercanggah tu yang bahaya tu. Yang bercanggah tu yang bahaya. Ibu Yati, ya. Jadi kena hati-hati. Sebab Islam ni dia ada aturan dan seumpamanya. Baik. Last sekali tuan-tuan. Tiba-tiba terus last, kan. Sebab saya cerita tadi kan, bila tadi pukul 6 lebih ni kot, kepala berdenyut sikit. Lepas dengar kata PKP bersambung, berdenyut kepala. Terus berdenyut kepala. Ya Allah ya Tuhan, kan. Bersambung ke 18 Februari ni, terus ngak ni kepala berdenyut ni. Ni tengah berdenyut ni, kan. Tadi curah sikit minyak cakapak, bagi berangin sikit. Nak buat macam mana? Kan, sambung 2 minggu lagi. Bertambah ajalah, apa nak dibuat, kan. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Soalan tahun tu sekejap lagi saya jawab. Sekejap lagi saya jawab. Baik. Yang ketiga Rasulullah pesan, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berperangailah kamu dengan manusia, atau bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Maknanya Nabi pesan pada kita supaya dalam apa keadaan, perangai kita kena jaga. Budi pekerti, akhlak, sikap, tingkah laku, atau adik-beradik semula tu, kan, yang semaksud dengannya. Jadi tolong jaga elok-elok perangai, watak, sikap, tingkah laku ini, sebab itu akan membantu dalam perkiraan timbangan-timbangan kita di padang mahsyar besok. Itu kena jaga tu, kan. Sebab hari ni perangai orang ni entah yang tidak-tidak aja, kan. Yang bukan-bukan. Buat benda ikut suka hati, ikut kepala, ikut sedap kepala otak. Mana boleh.
kita ni ada aturan. Agama ni dia mengatur hidup kita. Islam is way of life. Kan? Dia mengatur perjalanan hidup kita. Jadi kita pula modify Islam. Banyak cantik muka kita. Kan? Mana boleh macam tu. Jadi sebab itu kena hati-hati. Terima kasih Kak Azian Kamarudin. Rebranding kan agama. Pandai-pandai je kita ni kan. Dah elok Islam, pergi bubuh Melayu lah, apalah, ikut suka. Terima kasih Zainuddin Abdul Ghani. Kak Maria Chan bawa bertenang Ustaz. Ya Kak, saya tengah bertenang. Allahu Akbar. Acik-acik, apa yang kita rasa kalau Allah SWT, apa yang kita rasa kalau Allah terima taubat kita? Betul soalan tu? Kita akan rasa tenang. Kita akan rasa tenang, lapang dada, rasa satu macam, kan? Kita rasa lebih tenang lah, kebiasaannya macam tu. Sebab kita dah tinggal dosa, kita minta ampun, Allah campak ketenangan tu kan. Itu hadiah Allah bagi. Terima kasih Muhammad Syarif secara perdana. Zainuddin terlewat masuk, tak apa. Abang Rahim daripada Kampar Perak. Kampar Perak. Okey. Baik. Saya nak refer balik soalan Tauhun tadi. Dalam edah kematian suami, tak boleh ke ziarah pusara. Dia gini. Ramai orang kita yang kadang-kadang dia terkeliru tentang perkara yang dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam edah kematian suami. Maknanya orang kata dalam tempoh edah tu, apa yang isteri atau balu itu boleh buat. Dia kalau ikut, dia hanya boleh keluar rumah darurat saja. Sebenarnya kita bukalah kitab mana pun, maknanya kalau dia tak keluar rumah, dia mati, baru boleh keluar. Sekadar pergi ziarah kubur ke, pergi kenduri kahwin anak saudara ke, semua itu kata ulama tidak dibenarkan. Walaupun mungkin saya tak pastilah, tapi yang saya semak-semak, saya tanya ustaz lain dan guru-guru, adalah ustaz yang selalu saya rojok tu, ustaz saya dulu, memang tak boleh kan, kecuali dia ni wanita bekerja. Dia bekerjaya kan, dia bekerja lah. Suami meninggal, dia kena pergi kerja, nak teruskan hidup kan. So dia boleh pergi kerja, pergi dan balik saja. Itu pun tak boleh nak berhias-hias, tak boleh nak make up, tak boleh. Sebab dia dalam tempoh berkabung kan, 4 bulan 10 hari tu. Jadi wa imma kata ulama, pergi kenduri tak boleh, hantar cucu balik asrama tak boleh, semua tak boleh, kecuali rumah dia terbakar lah. Na'udzubillah lah, bukan nak minta. Rumah dia terbakar, itu dia kena keluar lah, wajib dia keluar, nak selamatkan nyawa kan. Atau dia tinggal seorang, makanan dah habis, dia boleh pergi kedai terus balik, beli keperluan terus balik. Maknanya sebenarnya aturan iddah seorang wanita ni sebenarnya sangat ketat, sebab Allah nak jaga maruah orang perempuan. Tapi kita yang bagi longgar, nampak? Itu masalah dia. Ya. Jadi kena hati-hatilah. Mudah-mudahan terjawab soalan itu. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Ezah Abdul Rahim daripada Kuching, Sarawak. Orang Sarawak aja untung nak, tak ada PKP. PKP, pergi ke perkampungan abadi. Ambil kan. Bagus tak buat ayat gitu. Supaya insaf, sedar diri kan. Ni kita asyik COVID, akhirat tak ingat lah kan. Biar kita memikir kalimah-kalimah yang boleh orang kata menyuntik atau menjentik hati kita. Terima kasih acik-acik. Zamila Za, hebatnya seorang yang semasa hidup takut buat dosa. Betul kan. Yalah, kita ni zaman-zaman dulu kadang takut, kadang-kadang tak takut kan. Zaman-zaman remaja, orang kata masa itu zaman tengah naik kan, semua dia balun, semua dia hadap.
Masa itu, sekarang ni kita rasa dah takut kan. Takutlah sebab dah berumur. Lepas tu kita dah mengaji kan. Sedikit sebanyak orang kata kita tahu hukum hakam, macam tu. Muda sangat Ibu Yati ni, na'udzubillah, minta jangan kita terikut. InsyaAllah. Air mata kasih, terima kasih. Betul Kak Zah, kita buka Quran, tanya Allah kan, dia akan bagi jawapan. Selak je muka surat tu kan, rasa-rasa tak tenteram, buka muka surat tu, tengok apa ayat dia, mesti ada jawapan kat situ. Tapi sekarang banyak isteri hantar jenazah suami. Itulah sebenarnya kalau ikut-ikutnya memang tak boleh sebenarnya kan. Kalau ikut-ikutnya memang tak boleh. Hantar jenazah ke kubur pun tak boleh. Lagilah orang perempuan pergi kubur kan, suami dia pula selagi dia tak boleh kawal diri, menangis meraung, dah satu hal. Berapa banyak dosa nak jadi kat situ kan. Tapi itu saya kata, orang kita ni bab edah ni dia tak berapa, dia skru tu longgar sikit. Minta maaf saya sebutlah bahasa dia tu kan, skru tu dia longgar sikit. Alah ustaz, kubur laki dia takkan tak boleh. Tak, bukan saya kata tak boleh, agama yang letak aturan begitu, demi menjaga maruah wanita kan. Dan tempoh tu dia tak boleh bersolek sangat kan, tak boleh nak berhias-hias melawar sangat. Tunggu habis edah, lepas tu kau nak buah bedak 5 inci ke, sukatilah kan. Di masa dah edah, buat cara edah kan. Itu sebenarnya. Banyaklah dia punya SOP dia tu kan, yang kadang orang tak tahu. Kalau tak tahu tu mungkinlah dimaafkan kan. Dulu tak tahu tak apalah, sekarang dah tahu jangan buat, macam tu kan. Jadi itu sebab pentingnya mengaji ni. Penting kita mengaji tak. InsyaAllah. PKP pulang pada pemilik. Betul, pulang pada pemilik, pulang ke kampung asal, kampung abadinya, semualah tu perkampungan abadi kan. InsyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tanya suami siap-siap masih hidup, abang saya tak hantar jenazah nanti tahu. Suami jawab, jangan pergi, hantar berdosa. Kan. Tapi yalah, orang nak mengaji ni insya-Allah dia faham kan. Dia yang jadi masalah tu kan, kadang kita memang tak pergi sebab kita tahu hukum. Dah orang kampung pula, dia ni laki pergi pun tak hantar ke kubur, laki mati pun tak pergi kubur. Nampak, mulut orang kampung pula dah satu hal kan. Jadi sekarang lantaklah mulut orang kampung tu, lantaklah mulut siapa, kita kira Allah Ta'ala kata apa, kita ikut. Itu je kan. Nanti buka tajuk Dajjal. Oh lama, tajuk ni berat agak. Boleh lah tapi berat sikit. Boleh. Sebab tu sebenarnya tak ramai ustaz yang cerita pasal Dajjal. Sebab ustaz pun tak banyak ilmu tentang Dajjal. Saya lah, ustaz lain mungkin banyak lah. Kan. Tapi boleh lah kalau nak buka nanti, insyaAllah nanti kita try tengok. Kan. Cerita-cerita bab Dajjal, esok tu dia keluar pula. Na'udzubillah. Okey. So kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung malam besok, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kalau terhantar kita solat taubat, boleh ke tak? Boleh. Dan kita tak tahu kan, kita minta ampun, ya Allah aku tak tahu, sebenarnya tak boleh, aku tak tahu. Tak apa, yang mana dah terlajak tu kita minta ampun, insya-Allah. Bukan, ialah benda tu kadang kita bukan sengaja kan, kita tak tahu. Dia bila tak tahu tu, insya-Allah Allah akan ampunkan ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak semua sahabat yang saya sebut nama, yang saya tak sebut nama, daripada Malaysia, daripada Sabah Sarawak, daripada Singapura, daripada Brunei, Indonesia. Terima kasih banyak. Apapun, doakanlah kita semua sihat walafiat. Kawan-kawan kita yang masih kena jangkitan COVID ni sihat. Hari ni nampak turun sikit lah, 3,000 lebih kan. Cuma hari ni kematian paling ramai lah setakat ni, 21 orang dalam tempoh satu hari. Cuma kes tu turun lah 3,000, Alhamdulillah.
mudah-mudahan akan terus turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih semua. Kak Azian Kamarudin, Saliza Liza, Rohana Rejab, Kak Fatimah Abdul Rahman, Neni Ros, Kak Asia Yusof, Sabari Abu Samad, Kak Jamalah Jaafar, Makno Ibrahim, Ummu Abu Hurairah, Sisling, Johnny Max, terima kasih. Ustaz Wadi Anwar pun banyak cerita Dajjal agak. Ustaz Dasuki pun ada agak cerita Dajjal. Ustaz siapa Pening, asal Kelantan duk Pening, dia pun banyak agak cerita Dajjal kan. Amir Hamzah, terima kasih. Terima kasih banyak. So kita jumpa malam esok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.